أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah. Pertama sekali marilah kita merafakkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia kasih sayang Allah Subhanahu wa taala masih lagi kita dapat meneruskan kehidupan kita sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim. Mudah-mudahan hari-hari yang kita lalui sekarang ini lebih baik daripada sebelumnya, dan tidak adalah yang lebih baik melainkan kita selalu menjaga hubungan dengan Allah Azza wa Jalla dan juga menjaga hubungan sama makhluk. Dan salah satu untuk meningkatkan penjagaan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk-makhluk yang lain antaranya adalah kita mendalami ilmu pengetahuan, terutama sekali ilmu fardu ain. Dan hari ini insya-Allah kita akan menyambung kembali kuliah tafsir Al-Quran, yang mana sebelum ini kita telah membahaskan sehingga ayat yang ke 22 daripada surah Al-Baqarah. Okey, tuan-tuan ada yang dengar saya? Sama-sama tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah, kita sebar-sebarkan lagi majlis-majlis ilmu ini, share kepada kaum keluarga kita, sahabat-sahabat kita. Mudah-mudahan kita ambil masa sedikit antara maghrib dengan isyak ini untuk kita sama-sama tadabbur sedikit daripada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Pada pertemuan yang lalu kita telah masuk pada ayat yang ke-22 daripada surah Al-Baqarah. Ayat ke-22 daripada surah Al-Baqarah ini merupakan seruan Allah Subhanahu wa taala kepada sekalian manusia, iaitu Allah Taala berfirman, ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Normala ahlan wa sahlan, Cik Syarul Irham. Terima kasih kerana sudi mendengar. Sila jemput kenalan-kenalan kita untuk sama-sama kita dengar sedikit saja daripada ayat-ayat suci Al-Quran, kita tadabbur sedikit. So pada ayat yang lepas kita telah membicarakan ayat daripada 22 surah Al-21 dan 22 daripada surah Al-Baqarah, iaitu seruan Allah SWT kepada seluruh manusia untuk kembali taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Taala kemukakan kenapa kita kena sembah Allah SWT, kerana Allah tu yang menciptakan kita, dan Allah Taala juga menciptakan orang-orang yang kita sayangi, ayah kita, ibu kita, nenek moyang kita dan orang-orang yang kita hormati,
Bahkan Nabi-Nabi yang kita sayangi pun Allah SWT yang jadikan sebagai rahmat dan kasih sayang Allah SWT. Jadi dalam ayat itu, ayat 21-22 ini, Allah menyeru pada manusia secara amnya tunduk kepada Allah SWT, dan hendaklah kita mengingati tujuan kita diciptakan oleh Allah SWT, iaitu wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah Allah menciptakan, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia ini melainkan untuk tunduk patuh beribadah kepadaku. Itu juga yang kita ungkapkan selalu dalam surah Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wahai Allah, hanya kepada Engkau kami mengabdikan hidup kami, dan hanya kepada Engkau kami memohon pertolongan. Jadi itu tentang keesaan Allah Subhanahu Wa Taala, mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala, ayat 21 dan 22. Dan hari ini kita akan sambung pada ayat yang ke-23 daripada surah Al-Baqarah. Ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kalau tuan-tuan ada naskah Al-Quran, boleh kita semak ataupun tafsir, terjemahan ke, kita tengok ayat daripada 23 surah Al-Baqarah. Ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna 'ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithlihi wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Maksudnya, dan jika kamu tetap dalam keraguan tentang Al-Quran yang kami wahyukan kepada hamba kami Muhammad, buatlah satu surah saja, buatlah satu surah saja yang seumpama Al-Quran itu, dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah jika kamu orang-orang yang benar. Sadaqallahul azim. So dalam ayat ini merupakan cabaran yang Allah Ta'ala berikan kepada kaum musyrikin Mekah, yang mana mereka ini telah mendakwa bahawasanya Nabi SAW itu, Muhammad SAW itu seorang manusia yang biasa, makan minum macam mereka saja. Memang Nabi SAW ini manusia biasa, tetapi Allah Ta'ala muliakannya dengan menjadi Nabi dan Rasul, dan diturun ke atasnya wahyu, ya. Dan orang-orang kafir musyrikin mengatakan bahawasanya takkanlah Nabi, takkanlah Muhammad itu Rasul yang diutuskan Tuhan kepada mereka, kerana Nabi Muhammad ini juga mempunyai nafsu seperti mereka, makan minum dan tidur seperti mereka. Yang mereka sangkakan mestilah utusan yang diturunkan kepada mereka itu seorang malaikat, ya, seorang malaikat, seorang yang suci, ya, tidak punya nafsu dan sebagainya. Ya, ini tanggapan orang-orang musyrikin Mekah. Lalu dalam ayat ini mereka mengatakan, orang-orang musyrikin mengatakan bahawasanya mereka tidak percaya apa yang dibawa oleh Nabi SAW itu daripada Al-Quran, ya? Dan mereka mengatakan Al-Quran yang disampaikan oleh Muhammad itu adalah merupakan ucapan-ucapan Muhammad sendiri yang telah dibuat-buat, yang telah ditulis oleh Nabi Muhammad sendiri. Sedangkan mereka sendiri tidak meyakini apa yang mereka lontarkan itu. Kerana apa? Kalau kita lihat sejarah Nabi kita, Nabi Muhammad SAW ni seorang yang ummi, iaitu buta huruf, ya. Nabi SAW itu tidak pandai membaca, kan? Lagilah tidak boleh menulis, Jadi ini sebenarnya satu perkara yang boleh membatalkan pandangan-pandangan mereka yang mengatakan ini adalah yang ditulis oleh Nabi Muhammad. Sedangkan Nabi SAW ini telah masyhur seorang yang tidak boleh membaca dan tidak boleh menulis. Dan mereka kata itu adalah ayat-ayat yang boleh dibuat, apa yang disampaikan oleh kepada Nabi Muhammad SAW itu
adalah ayat-ayat yang biasa saja, yang boleh dicipta, yang boleh dibuat. Seperti mana yang berlaku pada zaman dahulu, ramai di kalangan penyair-penyair dan orang-orang yang bijak pandai yang boleh melontarkan syair-syair dengan kualiti yang indah. Jadi dia kata ayat-ayat Al-Quran yang dibacakan oleh Nabi Muhammad SAW itu boleh ditulis. Lalu sebab itu datanglah cabaran daripada ayat ini. Allah Ta'ala mencabar mereka, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithlih. Kalaulah mereka ragu terhadap apa yang diturunkan oleh kami kepada Nabi Muhammad SAW itu, kepada ke atas hamba kami itu, maka cubalah datangkan satu surah seumpama Quran. Ini cabaran yang Allah Ta'ala berikan kepada golongan musyrikin Mekah. Dan kita tahu sebenarnya trend yang berlaku pada zaman musyrikin Mekah ketika dahulu, mereka sangat mengagung-agungkan bahasa. Barang siapa yang mempunyai sajak-sajak ataupun syair yang indah, ungkapan-ungkapan ataupun pidato yang sangat bernas dan sangat indah, mereka akan menggantung syair-syair mereka di Kaabah. Dan mereka ni akan menjadi orang yang terkenal lah, orang artis lah. So artis ataupun orang-orang yang hebat pada zaman ketika itu adalah orang yang indah bahasanya, indah tutur katanya, indah syair-syair ataupun sajak-sajaknya. Jadi sebab itu ayat Quran ni kalau kita lihat tuan-tuan puan-puan yang dirahmati, lihat dia punya hujung ayat tu, kebanyakannya ayat-ayat yang nampak bunyi ni sama dan kita tengok keindahan dalam bahasa, menghayati maksud-maksud dan keindahan bahasa. Tetapi orang Arab yang betul-betul mengaji lah, orang Arab yang betul-betul mengaji ni, dia akan tahu keindahan bahasa Al-Quran tu sangat-sangat indah. Dan kita tidak mampu untuk menandingi bahasa Al-Quran. Sampai sekarang tidak ada satu orang pun boleh menandingi kualiti bahasa Quran, bukan setakat satu surah, bahkan satu huruf pun tidak mampu, satu perkataan dan satu huruf pun tidak akan mampu. Bahkan Al-Quran ini telah diturunkan lama dulu, 1400 tahun dulu, lebih 1500 tahun. Tapi sampai sekarang tidak ada satu penulisan pun yang boleh menandingi kehebatan bahasa Quran. Kerana Quran ni dia kalamul mu'jiz, satu kalamullah yang merupakan mukjizat yang boleh melemahkan semua potensi-potensi manusia. Kalau kita mempunyai kisah-kisah, hebat lagi kisah-kisah yang disebut dalam Quran. Kalau kita mempunyai ilmu apa saja yang ada, ilmu sains ke, hebat lagi sains yang disebutkan dalam Quran. Bahkan ia merupakan kitab rujukan utama. Walaupun Quran ni bukan buku sains, tapi banyak penemuan-penemuan teori-teori sains yang ditemukan di dalam Al-Quranul Karim. Sebab kitab Al-Quran ini dia bukan saja menceritakan perkara-perkara yang lalu, tetapi dia juga menceritakan perkara-perkara yang sedang berlaku dan perkara-perkara yang belum berlaku. Dan apa saja yang dikhabarkan dalam Al-Quran, ia bukan satu ramalan, dia bukan satu agakan, tetapi ia merupakan satu kenyataan yang tepat. Dia bukan ramalan, dia bukan macam ilmu manusia biasa ni. Kalau kita meramalkan satu benda yang akan datang, tidak semestinya perkara itu akan berlaku. Seperti mana kita sebut dah sebelum pada pertemuan yang lalu, seorang yang mengkaji tentang cuaca, kadang-kadang berdasarkan ilmunya dia boleh mengkaji ramalan cuaca pada hari esok ataupun minggu hadapan. Tetapi kadang-kadang apa yang diramal itu tidaklah tepat yang berlaku.
Banyak kali terjadi begitulah. Tapi ramalan tu adalah dia punya persen-persen ketepatan dulu. Tapi kalamullah, Al-Quran ini, bila kita baca, bila kita selak je Al-Quran, lembaran Quran, antara ayat-ayat yang pertama yang kita akan jumpa adalah tentang perkataan ragu, perkataan ragu. Sebab itu kita buka surah Al-Baqarah, Allah Ta'ala sebut Alif Lam Mim Zalikal Kitabu La Raiba Fi. Sebab apa? Nak memasakkan keyakinan dalam hati kita. Perkara pertama, walaupun kamu belum baca Quran lagi, walaupun kamu belum lagi tadabbur hayati Quran ni sampai ke hujungnya, tapi perkara pertama yang kamu kena lakukan adalah yakin dulu. Kerana Al-Quran ni langsung tidak ada di dalamnya satu pun keraguan. Ya, itulah Al-Quran yang tiada langsung keraguan di dalamnya. Itu kita kena ngada dulu dalam hati kita. Jangan kita buat persepsi awal dulu. Kalau manusia ni, kadang-kadang kalau kita tak kenal satu orang tu, dia bagi ucapan, kita kata, oh dia ni sombong, sedangkan dia ni orang baik. Dia ni cakap tak ya tak tidak, sedangkan dia cakap mungkin betul. Tapi kalau dengan kalam Tuhan, kita tak boleh macam tu. Dengan kalam Tuhan, bila kita baca, kita tidak boleh bagi persepsi awal dulu, betul ke tidak ni. Perkara pertama yang Allah ajarkan kepada kita orang mukmin ni, kamu baca dan kamu yakin, dan langsung di dalamnya tidak ada keraguan. So apa yang dilakukan oleh orang musyrikin ni, mereka banyak menanamkan keraguan dalam jiwa mereka. Pertama tentang kenubuah, kenabian baginda Nabi SAW itu sendiri. Dan yang kedua, Al-Quran tu turun ke atas Nabi. So mereka ragu, jadi apabila mereka ragu, Allah cabar mereka, fa'tu bi suratin min mithlih, maka datangkanlah satu surah seumpama Al-Quran ni. Kalau kamu ni ragulah, apa yang diucapkan, yang disampaikan oleh Muhammad itu satu benda yang bukan kalam Tuhan, dan kamu rasa benda tu biasa, yang bukan kalam Tuhan, cuba kamu datangkan satu surah seumpama apa yang Muhammad sampaikan. Dan berkenaan dengan ayat ini, ada satu cerita yang menarik yang disebutkan dalam kitab tafsir. Antaranya kisah seorang sastrawan Quraisy yang bernama Al-Walid bin Mughirah. Al-Walid bin Mughirah ini seorang tokoh yang terkenal lah di kalangan Quraisy, pemimpin Quraisy yang mempunyai kekayaan yang tiada tolak banding. Dan kalau kita nak tahu, Al-Walid bin Mughirah ni, anak dia kita kenal lah di kalangan sahabat Nabi yang akhirnya masuk Islam, iaitu Khalid Al-Walid. Khalid Al-Walid. Al-Walid bin Mughirah ni, bapa kepada Khalid Al-Walid ni, dia seorang sastrawan, seorang penyair yang sangat masyhur, dan dikatakan tiada yang boleh menandingi kualiti syair-syair Al-Walid bin Mughirah. Pernah sekali puak-puak Quraisy ni, yang diketahui oleh Abu Jahal ni, mereka nak mengalahkan kepetahan baginda Nabi SAW. Lalu mereka mengutuskan Al-Walid bin Mughirah untuk lawan pidato dengan Nabi junjungan kita, Nabi Muhammad SAW. Lalu mereka berkata kepada Al-Walid bin Mughirah, pergilah kamu melawan Muhammad itu, dan kami yakin kamu dapat menewaskannya, kerana kamu adalah orang yang terbaik di kalangan kami dari sudut bahasa, dari sudut syairnya. Dan sudah tentu Muhammad akan tercengang apabila mendengar baik-baik syair daripada kamu. Lalu Al-Walid bin Mughirah ni dengan sombong dan angkuhnya pergi berjumpa dengan Nabi junjungan kita, Nabi Muhammad SAW. Lalu apabila sampai berjumpa dengan Nabi SAW, dikatakan kepada Nabi SAW, wahai Muhammad,
ucapkanlah beberapa kalimah pidato yang kamu mampu untuk ungkapkan, nescaya aku akan melawani, aku akan challenge ataupun cabar siapa di kalangan kita yang mempunyai bahasa ataupun kualiti pidato yang paling baik. Lalu Nabi SAW membaca surah An-Nahl ayat 90. Di sini ada banyak riwayat, ada yang mengatakan Nabi membaca surah Ghafir ayat 1 hingga 3, ada yang mengatakan Nabi membaca. Ini saya nak kemukakan Nabi SAW membaca dalam satu riwayat, Nabi membaca surah An-Nahl ayat 90, yang mana ayat ni selalu kita dengar pada hari Jumaat ketika mana khatib sedang berkhutbah, iaitu Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum. Kita dengar kan, biasanya disebabkan terlalu kerap kita dengar sampai kita pun dah hafal ayat-ayat ni kan. Tapi adakah kita faham apa yang khatib sebutkan tu daripada surah An-Nahl ayat 90? Maksudnya Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah menyuruh kamu ya'muru bil adli wal ihsan. Allah menyuruh untuk berlaku adil dan berbuat kebajikan, ihsan, wa ita'i dzil qurba, serta memberi bantuan kepada kaum kerabat, adik-beradik, wa yanha 'anil fahsya, dan melarang daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji, wal munkar, dan munkar, serta kezaliman, wal bagh ya'izukum la'allakum tazakkarun. Ia mengajar kamu dengan suruhan dan larangannya itu supaya kamu mengambil peringatan, mematuhi Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, apabila Al-Walid bin Mughirah dengar ayat yang dibacakan oleh Nabi SAW ni, dia tercengang dan tubuh dia menggeletar kerana mengamati susunan bahasa yang ada dalam ayat ini, keindahan bahasa yang ada dalam ayat ini. Dan Al-Walid bin Mughirah tidak berdiri lama, dia terus balik kepada kaumnya, iaitu kaum Quraisy. Dan apabila mereka Al-Walid bin Mughirah telah sampai, Abu Jahal pun panggil, apa yang terjadi wahai Walid, apa yang terjadi kepada kamu? Kenapa kamu kelihatan pucat? Kenapa kamu kelihatan seolah-olah menggeletar ni? Kami utuskan kamu supaya kamu mengalahkan Muhammad itu, tapi apa yang jadi pada kamu ni kan? Lalu kata Al-Walid bin Mughirah dengan kata-kata yang masyhur, kata, wallah laqad sami'tu min Muhammad anifan kalaman ma huwa min kalamil ins wala min kalamil jin. Demi Allah, aku telah mendengar sesuatu daripada Muhammad itu sebentar tadi, satu kalam yang aku rasa dia bukan kalam manusia dan bukan juga kalam jin. Satu kalam wa inna lahu la halawah, yang mempunyai kemanisan, wa inna alaihi la talawah, mempunyai kemanisan dan kualiti yang sangat baik. Yang ini hanya orang yang mahir dalam kualiti bahasa dia tahulah. Mempunyai satu talawah, kenikmatan. Orang yang biasanya kalau orang sini ini bila dia dengar satu kalam-kalam indah sampai dia dah sampai naik syekh lah, naik makam lah. So itu ialah terjadi kepada Al-Walid bin Mughirah ni. Dia dengar ayat-ayat Quran ni, dia terus rasa satu kata-kata yang penuh nikmat, satu kata-kata yang sangat indah sehingga menggeletar tubuh badannya. Lalu Abu Jahal pun berubah muka. Jadi engkau nak kata
Muhammad itu adalah utusan Allah lah. Maknanya ni bukan kalam manusia, bukan kalam jin. Maknanya kau nak dakwa dia ni betul-betul Rasulullah ke ataupun utusan Allah? Kata Al-Walid bin Mughirah, nanti dulu, bagi aku fikir dahulu satu hari. Kerana aku kenal semua penyair-penyair, aku kenal semua ahli-ahli sihir. Tak ada, apa yang dibacakan oleh Muhammad tidak sama dengan apa yang mereka tuturkan. Ini bukan kalam manusia, ini bukan kalam jin. Dia kata ini mungkin kalam Tuhan. Dia kata sampai Abu Jahal pun betul nampak macam kemarahan, marah dengan dia punya sahabat-sahabat dia. Lalu mereka mengugut Al-Walid bin Mughirah, kalau kau betul-betul terpengaruh dengan Muhammad, kami utuskan kau ni supaya kamu ni membela kami, mengalahkan Muhammad. Tengok-tengok engkau pula terpengaruh. Kalau engkau terpengaruh dengan Muhammad, kami akan pulahkan kau, kami akan rampas semua harta-harta kau semua. Lalu kata Al-Walid bin Mughirah, tunggu satu hari aku berfikir. Lalu keesokan harinya Al-Walid bin Mughirah dia setelah berfikir panjang, bukan fikir panjang juga lah, fikir pendek juga. Dia terpaksa akur dengan apa yang dikatakan oleh Abu Jahal. Dia berkata macam inilah, aku setuju untuk kita dakwa bahawasanya Muhammad punya kalam tu adalah sangat memang luar biasa, tetapi ia keluar kerana dia telah belajar sihir. Inilah yang telah mereka lontarkan. Apabila mereka tidak dapat mengalahkan kebenaran Nabi SAW, lalu mereka telah mengeluarkan satu label, satu tuduhan bahawasanya Nabi SAW itu mempelajari sihir dan telah mengucapkan satu perkataan yang dipelajari daripada ahli sihir. Sebab itu kalau kita tengok dalam Al-Quran banyak ayat-ayat begitu. Antaranya surah Saf, Allah Ta'ala berfirman, falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadha sihrun mubin. Ketika mana para nabi itu membawa keterangan-keterangan yang nyata, lalu mereka telah mengatakan ini adalah sihir yang nyata. Jadi mereka apabila kalah berhujah, mereka akan mula melabel. Sama lah macam ada segelintir daripada masyarakat kita ni yang mana tidak mahu menghidupkan budaya untuk melihat ilmu itu sendiri. Apabila pandangan dia itu telah ternyata salah disebabkan keegoan dan keangkuhan, maka dia telah mengeluarkan satu kata-kata label yang untuk mematikan karakter seseorang itu. So budaya mematikan karakter seorang itu memang dah berlaku lama. Antaranya bila para nabi sendiri telah dituduh sebagai seorang ahli sihir. Bila mereka tidak boleh berhujah dengan para nabi, mereka telah mengeluarkan tuduhan-tuduhan yang tidak berasas. Lalu apabila Al-Walid bin Mughirah dengan keegoannya sanggup mengikut kata-kata Abu Jahal dan pengikutnya, lalu Allah SWT menurunkan ayat di dalam surah Al-Muddathir ayat 11 hingga 16. Ayat itu ba'da a'udzubillahi minasyaitonirrajim, zarni wa man khalaqtu wahida wa ja'altu lahu malam mamduda wa banina syuhuda wa mahadtu lahu tamhida thumma yatma'u an azid kalla innahu kana liayatina anida. Maksudnya, jangan engkau bimbang wahai Muhammad, biarlah aku sahaja yang membalas orang-orang yang menentangmu, yang aku ciptakan dia dalam keadaan seorang diri, asalnya tidak berharta dan tidak beranak pinak. Maksudnya Allah Ta'ala nak beritahu kepada Nabi SAW, tanggungjawab engkau berdakwah saja, adapun hidayah aku yang bagi. Majoriti ahli tafsir mengatakan ayat ini turun kepada Al-Walid bin Mughirah, yang mana setelah dia nampak tentang kebenaran sebenar bahawa Nabi SAW itu sebenar-benar utusan Allah. Ini bukan kalam Nabi, ini adalah kalam Tuhan. Tapi
dia masih lagi ego, sombong, tidak mahu mengikut Nabi SAW. Lalu Allah Ta'ala kata, biarkan dia wahai Muhammad, yang ini bagi aku settle. Ini ayat yang maksudnya zarni wa man khalaqtu wahidah. Al-Walid bin Mughirah ni bagi aku settlekan. Wa ja'altu lahu malan mamduda, dan aku jadikan baginya harta kekayaan yang banyak. Aku yang bagi kekayaan banyak, sebab Al-Walid bin Mughirah ni seorang yang sangat kaya, sangat kaya. Dikatakan ketika mana banjir besar berlaku di Mekah, sehingga Kaabah bangunan-bangunannya roboh, sebahagian daripada kos untuk membangunkan semula Kaabah itu adalah disumbangkan oleh Al-Walid bin Mughirah. Dikatakan 1/4 daripadanya. Yang lain semua Quraisy kumpul-kumpul duit. Nak katakan kaya yang Al-Walid bin Mughirah ni. Betul, Allah kata, aku yang jadikan dia kaya, sehingga aku jadikan dia seorang sastrawan, ahli bahasa yang terkenal. Tiba-tiba dia tak mau ikut aku, dan aku mudahkan baginya mendapat kekayaan dan kekuasaan dengan semudah-mudahnya. Wa banina syuhuda, dan anak pinak yang ramai. Jadi ini Allah Ta'ala nak bagi tahu. Walaupun kisah ni turun kepada Al-Walid bin Mughirah, tapi sebenarnya Allah Ta'ala nak bagi peringatan kepada kita yang membaca. Tak kira lah apa saja kedudukan kita ni, ada ilmu. Bahkan ilmu yang kita dapat itu adalah datang daripada Allah Azza wa Jalla. Harta yang kita dapat datang daripada Allah Azza wa Jalla. Anak pinak yang kita ada, asalnya kita kesorangan, kita orang bujang dahulu. Allah Ta'ala berikan pasangan, Allah Ta'ala berikan anak-anak. Allah Ta'ala nak bagi kita ni meningkat iman kita, pandai bersyukur pada Allah Ta'ala. Makin dapat nikmat, makin nak mengenal Allah. Dan salah satu cara mengenal Allah adalah dengan kita mendalami ilmu pengetahuan, belajar kalam Allah, belajar Al-Quran, belajar tafsir. Ini salah satu daripada nak menunjukkan kita nak membalas nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. La in syakartum la azidannakum. Bukan sekadar kita kata alhamdulillah, tapi panca indera kita, perbuatan kita juga menunjukkan kita ni bersyukur atau tidak. Kita benar-benar nak kenal apa yang Allah Ta'ala sebut, nak kenal kekuasaan Allah, kebesaran Allah, maka kita kena baca Quran, tadabbur Quran. Maka inilah platform dia. Jadi bila kita melakukan itu, tidaklah harta-harta yang kita ada, anak-anak yang kita ada ni merupakan fitnah bagi kita. Memang fitnah bagi kita, ujian bagi kita, sama ada kita ni nak ingat Allah ke nak leka pada Allah. Doa-doa yang kita ungkapkan dahulu, ya Allah berikanlah aku jodoh, ya Allah berikanlah aku anak, ya Allah berikanlah aku harta, ya Allah berikanlah aku pekerjaan, ya Allah berikanlah aku naik pangkat. Semua Allah dah beri. Mungkin sebagian besar Allah Ta'ala telah berikan. Tapi apa yang kita berikan kepada Allah untuk menjadikan kita seorang hamba yang bersyukur. Walaupun Allah Ta'ala tidak berhajat sebenarnya apa yang kita lakukan ini, amal ibadat, tidaklah memberi apa-apa kemuliaan pada Allah. Apabila kita sembahyang hari ini, apabila kita belajar hari ini, bukanlah memberi kemuliaan lebih kepada Allah, tetapi sebenarnya kemuliaan tu balik kepada kita. Jadi ayat ini mengajar kita berkenaan dengan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala dan keindahan bahasa Al-Quran itu sendiri. Jadi bila Allah Ta'ala bercabar, fa'tu bi suratin min mithli wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Bukan saja kamu tak mampu untuk mendatangkan satu surah seumpama Quran, Allah Ta'ala sebut, kalau kamu tak mampu, kamu boleh ajak penolong-penolong kamu, syuhada'akum, saksi-saksi kamu, ataupun golongan-golongan pakar di kalangan kamu, profesor ke apa ke yang tahu dalam bidang bahasa, yang boleh buat ayat yang buat seumpama satu surah daripada Quran. Kalau tak boleh surah Baqarah panjang sangat, kita ambil surah pendek, Inna a'tayna lah 3 ayat. Boleh tak buat seumpama? Dia punya kualiti bahasa dia seumpama Quran. Kita tidak akan mampu melakukannya. Dah ada orang cuba nak buat surah-surah baru, tak boleh tuan-tuan.
buat macam mana indah sekalipun tidak boleh mengalahkan bahasa-bahasa dan keindahan-keindahan Al-Quran. Ni hebatnya Al-Quran. Tapi kita ni tak rasa hebat sangat sebab kita tak belajar bahasa Arab. Kita tak tahu kualiti bahasa. Sebab itu ayat yang kita kongsikan tadi ada dalam khutbah Jumaat. Bahkan orang yang tersenggut-senggut tidur tak fikir berapa maksudnya. Al-Walid bin Mughirah ni siap menggeletar lagi bila dengar ayat tu. Tengok, orang yang tahu bahasa ni dia tahu. Lepas tu Sayyidina Umar Al-Khattab, bila dia terdengar ayat daripada surah Taha kan, yang dibacakan oleh adiknya kan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Taha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha. So ayat-ayat tu, kalau orang Melayu ni dia ambil ayat tu untuk apa? Nak kata nak bagi anak ni tak keras hati dia kan, so baca dia kat ubun-ubun. Quran bukan hanya untuk itu ya tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah. Sayyidina Umar tidaklah dibaca ni seolah-olah dia ni tiba-tiba dikhayal, tiba-tiba jadi lembut, tidak. Kerana dia memahami ayat itu, kerana dia memahami kualiti bahasa itu. Sebab itu apa yang jadi trend pada zaman Nabi SAW, orang mengagung-agungkan bahasa. Jadi Al-Quran ni, terutamanya surah-surah Makkiyah, dia turun pada ayat-ayat yang cantik. Bahasa dia hujung semua sama. Contohnya wadduha wal-laili iza saja, semua hujung sama Kalau jadi semua sama je. Jadi bila orang Arab dengar ni, dia dengar dia terkejut. Sebab apa? Orang Arab dia suka dengar pidato, dia suka dengar ucapan, kan? Kalau kita dengar ceramah pun kita boring kan. Tapi orang Arab dia suka dengar. Kalau orang yang bahasa dia indah, sampai tenganga mulut, sampai makan pun tak lalu. So mereka trend pada masa tu memang suka dengar khutbah, suka dengar ucapan-ucapan. Jadi bila Nabi SAW sampai ke ayat Al-Quran, orang Arab jadi terkejut. Ini kalam siapa? Macam mana Muhammad boleh ucapkan kalam-kalam macam ni? Dia tak sekolah, dia tak ada guru, tapi macam mana dia berucapkan kalam-kalam macam ni? Jadi Al-Walid bin Mughirah ni, bila dia dapat idea, mereka sepakat untuk mengeluarkan satu tuduhan bahawasanya Muhammad itu tukang sihir. Yang mana kata-kata dia itu ada sihir yang menyebabkan kita ni tercengang. Jadi mudah untuk menghapuskan. Ini dipanggilkan teknik menghapuskan karakter seseorang, supaya pengaruhnya itu akan merudum jatuh. Jadi samalah macam zaman sekarang ni, kalau seorang tu terkenal, macam-macam orang cuba nak fitnah dia supaya dia punya saham jatuh, supaya dia ni macam-macam cara lah. Sekarang ni tambah lagi kuasa-kuasa viral, video-video dan sebagainya. Hendaklah kita berhati-hati melihat kepada satu khabar, berita. Kita kena lihat dengan adil media-media masa kita ni. Kerana pada zaman Nabi SAW telah jadi itu. Jadi Allah kata kamu boleh panggil, kalau kamu tak mampu, kamu boleh panggil orang yang pakar di kalangan kamu untuk buat satu surah seumpama Quran. Dan kalau kita lihat, Allah ni dalam Quran ni dia bukan cabar supaya datangkan satu surah, datangkan satu ayat pun Allah Ta'ala pernah cabar, datangkan satu huruf pun ada. Jadi memang manusia daripada zaman dahulu sampai sekarang tidak mampu untuk menandingi Al-Quran. Itu realiti yang perlu kita hadamkan dan kita tahu. Sebab itu Al-Quran ni hendaklah kita sentiasa rujuk, tuan-tuan. Hendaklah kita sentiasa baca, kerana tidak ada kitab yang sehebat Quran. Kalau kita suka baca buku, tak kisah kita suka baca buku apa, kita baca. Kalau kita baca kali kedua, kita dah bosan. Ataupun kalau kita tengok satu filem, kan, sekarang ni ramai PKP, luangkan masa untuk tengok filem-filem kan. Dah tengok sekali dah, sekali tak nak tengok dah. Ini kata ayah dah tengok dah, tak nak tengok lagi dah, kan. Tapi Al-Quran, bila kita baca, orang yang betul-betul menghayati kisah-kisah Quran ni, bila dia baca lagi kita tak puas, baca lagi tak puas. Kalau kita bosan, menunjukkan kita tidak faham, tidak sampai step yang kedua
dalam berinteraksi dengan Quran. Kata Dr. Yusuf Qaradawi dalam kitabnya Kaifa nata'amalu ma'al Quran. Bagaimana cara kita berinteraksi dengan Quran. Antara dia sebut dalam Quran yang mana Allah Ta'ala sebut tugas Nabi SAW tu dalam menyampaikan Quran pada kita ni, Nabi diminta untuk berinteraksi dengan Quran dengan 3 cara, iaitu yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitab wal hikmah. Hendaklah kamu membacakan Al-Quran tu kepada kaum kamu. Maksudnya step yang pertama supaya kita pandai baca Quran. Sekarang ni adakah kita dah pandai baca Quran? Ataupun masih lagi merangkak, ataupun masih lagi kita mengeja-ngeja, ikra' lagi. Tak kisah kita di tahap mana, yang penting kita berusaha. Jangan kita malu untuk kita mahir membaca Quran, ya. Jadi selagi mana ada nyawa, kita jangan malu. Sebab apa Allah akan tanya kepada kita, apa yang kamu buat sepanjang kamu hidup. Kamu tak ada usaha untuk pandai membaca kalam-kalam aku. Kalau lirik-lirik lagu, bukan main hafal. Kalau skrip-skrip filem, bukan main kita hafal. Skrip P.Ramlee lah, skrip apa kita boleh hafal. Tapi kalam-kalam Tuhan baca merangkak. So Allah Ta'ala akan tanya kita, yatlu alaihim. Yang pertama sekali, step pertama tilawah. Wa yuzakkihim. Dan dengan Quran tu boleh menyuci hati mereka. Macam mana nak suci hati kita? Baca-baca boleh suci hati ke? Tak boleh juga. Orang yang boleh sucikan hatinya bila dia tadabbur ayat Quran. Dia tengok terjemahan ayat, dia tengok, dia memerhatikan ayat-ayat itu, apa tafsir dia tersurat dan tersirat. Barulah dia boleh tingkat iman dia, boleh bersihkan hati dia. So kita kena belajar tafsir. So ini step yang kedua untuk kita berinteraksi dengan Quran. Yang kita belajar ni adalah tafsir Quran, supaya boleh menyucikan hati kita. Allah Ta'ala sebut afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Apakah mereka tidak mahu tadabbur Quran ataupun memerhatikan ayat-ayat Quran, maksud-maksud dia, tak nak perhalusi ke, tak nak khusyuk ke, nak perhatikan maksud-maksud ayat Quran ni, ataupun hati mereka ni ada kunci ke? Allah Ta'ala dah sindir kita. So umur kita 20, 30, 40 tahun, 50 tahun, apa yang kita buat? Berapa banyak ayat yang kita telah tadabbur, berapa banyak surah yang kita tadabbur. Tak payah tanya apalah, tanya surah ni apa tema dia, boleh tak kita jawab? Surah Al-Baqarah apa tema dia, surah Al-Furqan apa tema dia, apakah kita boleh jawab? Kalau tak boleh jawab, kita malu dengan Allah. Berapa banyak umur Allah Ta'ala bagi dah, berapa banyak nikmat yang Allah Ta'ala beri pada kita, maksud surah pun kita tak boleh nak cakap, nak jawab. Bagaimana kita nak menghadap Allah Ta'ala? Maknanya jangan mati dululah. Jangan mati dulu sehingga kita tahu. Tapi kita bukan boleh kawal ajal kita. Allah Ta'ala bila dah sampai ketentuan ajal kita ni, dia akan memati kita, mematikan kita. Tidak akan dicepatkan sedikit dan tidak akan dilewatkan sedikit pun. Tinggal kita lah nak menghadap Allah Ta'ala ni. Macam mana kita nak jawab dengan Allah Ta'ala? Kalau step kedua ni kita tak settle lagi. Wa yuzakkihim, ya. Yuzakkihim ni dia punya wasilah dia, ataupun dia punya cara dia, kaedah dia dengan belajar tafsir lah. Tengok terjemahan pun belum tentu kita boleh faham. Belajar tafsir apa di sebalik ayat tu. Sebab itu kita adakan, wujudkan kelas-kelas kuliah tafsir, ya. Kita boleh belajar di mana-mana saja yang kita boleh, ya. Kemudian wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Dan kita boleh ajar pula pada orang lain, sampaikan dakwah tu. Itu cara kita interaksi dengan Quran. Sudahkah kita laksanakan ketiga-tiga ini? Kalau belum lagi, bila kita nak mula? Bila kita nak menuju ke arahnya? Maka kita kena luangkan masa kita. Umur semakin meningkat, hari dah makin dekat, kubur dah kata mari, kan? Jadi bila kita nak mulakan? Jadi ayat ni sepatutnya menjentik hati kita. Allah Ta'ala sebut wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Kalau kamu benar, kamu panggillah pakar-pakar kamu. Boleh tak buat macam Quran ni hebat? Kalau kamu agungkan kitab yang lain ke apa, tak salah. Semua kitab ni kita boleh tuntut ilmu. Tapi kalau kamu lebih percaya kata-kata makhluk, ya, wahai golongan yang bijak pandai, kamu lebih percaya kata-kata makhluk daripada kata-kata Tuhan. Kamu lebih asyik
tengok apa yang dibuat oleh makhluk, filem-filem apa semua kita boleh asyik tengok, tonton bahkan berkali-kali. Bahkan kalam Tuhan kamu tidak mengulang-ulang untuk melihat balik apa yang Allah Ta'ala sebut. Sedangkan Quran ni lah yang akan beri syafaat kita di akhirat. Semua akan bagi syafaat. Surah-surah yang kita baca kat dalam Quran, Nabi sebut iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Ya, bacalah kamu akan Quran, kerana Quran ni dia akan datang pada hari kiamat memberi syafaat kepada yang membacanya. Filem yang kita tengok dia bukan boleh bagi syafaat pada kita. Bukanlah tak boleh tengok, boleh tengok. Tapi kalau kita leka sehingga Al-Quran pun kita tidak rujuk, tidak kita lihat sepanjang hari, tidak kita baca, maka kita takut-takut Allah Ta'ala masukkan nuqtatus sauda, ni bintik hitam dalam hati kita. Apabila bintik hitam itu telah memenuhi hati kita, maka kita dikeras, wal'iyazbillah. Kita takut, ya. Sekiranya kamu di pihak yang benar, kamu rasa kamu benar kan, cuba buat ayat seumpama Quran. Tak mampu. Bila tak mampu, maka baca Al-Quran. Rajin-rajinlah baca Quran, rajin-rajinlah belajar tafsir Quran, tadabbur Quran. Hidup ni tak lama sebenarnya. Taklif ni pun tak lama sebenarnya. Kalau umur kita dah 40 tahun, mungkin baki kita umur 20 tahun, mungkin 10 tahun, mungkin 5 tahun je. Tak lama lagi gitu. Tak lama lagi kita beramal. Kerana waktu kita mati itu adalah lebih lama. Waktu di akhirat yaumul jaza itu lebih lama. Khalidina fiha, kekal di situ. So hari itu tidak boleh lagi nak usaha untuk amal-amal soleh ni, tak boleh lah. Yang untuk amal soleh sekarang untuk kita amal soleh. Sekarang ni kita dengar, sekarang ni kita taat. Dan masa untuk kita amal soleh, kita tak punya masa yang lama. Maka buatlah walaupun sedikit, buatlah secara konsisten. Nabi suka kalau kita lakukan satu amalan walaupun sedikit tapi adwam, konsisten, istiqamah, kan? Kita lakukan satu hari ataupun satu waktu kita baca satu lembaran Al-Quran. At least kita baca lah, walaupun berapa minit je kita baca, kan? Macam ni kita luangkan antara maghrib isyak. Apalah sangat antara maghrib dengan isyak, pukul 7.50 sampai 8.50. Apalah sangat. Dah banyak lagi 23 jam dalam seharian kita tak rasa apa-apa pun. Takkan sejam dengan kuliah rasa lama. Takkan kita menggeletar pun. Takkan kita kepenatan terus kena terbaring kita. Tak ada. Bahkan syaitan lah yang membisik pada diri kita untuk kita malas untuk membaca Quran, untuk zikrullah. Nafsu kita yang merasakan kita tidak selesa. Sebab itu ada tanggungjawab jihad dalam memerangi hawa nafsu, melawan bisikan syaitan. Kalau tidak adalah syurga. Dinamakan syurga itu bukannya murah, dia mahal. Sebab itu Allah Ta'ala jadikan kita ada nafsu, ada syaitan yang mengganggu kita. Maka apabila kita berjaya menewaskannya, maka kita dapat balasan syurga. Tapi kalau kita tewas, wal'iyazbillah, kita takut kita tewas dan kita leka dengan keduniaan, nikmat-nikmat dunia ni, langsung kita tidak melihat kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, seterusnya ayat yang ke-24, fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijarah u'iddat lil kafirin. Maka jika kamu tidak membuatnya, tidak boleh menciptanya, dan pasti kamu tidak akan dapat menciptanya, iaitu surah itu, peliharalah, maka peliharalah dirimu dari neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu yang disediakan bagi orang-orang kafirin. Ini pun satu ayat ijaz yang Allah Ta'ala sebut dalam ayat ini. Allah Ta'ala menggunakan perkataan lam dan lan. Apa maksud lam dan lan?
fa in lam taf'alu, maka kalau kamu tidak dapat membuatnya. Maksudnya lam ini adalah satu perkataan yang membawa maksud perkara yang sudah lepas. Maksudnya tak pernah. Ini bermakna orang-orang kafir yang telah cuba untuk membuat ayat Quran, untuk menandingi kehebatan Quran, tidak pernah mampu untuk melakukannya seumpama itu. Fa illam taf'alu, kalau kamu tak mampu nak buat, tak pernah mampu nak buat, walan taf'alu, dan kamu tidak akan mampu. Ini berkaitan dengan masa akan datang. Kamu tidak akan mampu sampai bila-bila. Sebab itu perkataan lam adalah perkara yang telah berlaku, perkara yang lepas, yang tak pernah berlaku. Lan adalah perkara yang tidak akan berlaku selama-lamanya. Jadi dua-dua Allah Ta'ala ganding dari sudut masa ni. Fa illam taf'alu wa lan taf'alu, kalau kamu tak boleh melakukannya dan kamu selama-lamanya tidak mampu untuk melakukannya, maka bila tak boleh, fattaqunna, kamu kena takutkanlah azab neraka ni. Kalau kamu ego dan takabur, sombong, kamu kena takut neraka. Kalau kita tak takut neraka ni, tuan-tuan, cuba kita ambil lighter ni, kita nyalakan api pada lighter tu, kita letak jari kita boleh tahan tak? Satu saat kita tak mampu nak tahan kepanasan api dunia, apatah lagi api neraka. Fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijarah, takutlah neraka yang mana bahan bakar neraka ni adalah manusia dan batu. Perkataan al-waqud dekat sini, yang disebut sini waquduhan nas, maksudnya bahan bakar kan, kita terjemah sini kan, adalah sesuatu yang dilemparkan ke dalam api neraka untuk menyalakan apinya, seperti kayu bakar. Ia merupakan batu besar yang berwarna hitam, untuk menyalakan api. Ia sangat panas dan berbau busuk, dan paling panas jika dia membara. Dan Allah Ta'ala berfirman juga dalam surah Al-Jin, wa ammal qasituna fakanu li jahannama hataba, adapun orang-orang yang menyeleweng dari jalan yang benar, maka mereka menjadi bahan bakaran bagi neraka Jahannam. Dalam satu hadis Nabi SAW menggambarkan tentang kedahsyatan neraka Jahannam ni, tuan-tuan, nak katakan sifat neraka ni. Pada satu hari, kata Abu Hurairah dalam hadis ni, Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, pada satu hari ketika kami sedang duduk bersama-sama dengan baginda Rasulullah SAW, kami mendengar suara benda yang jatuh, sehingga Nabi SAW bersabda, atadruna ma haza, kamu dengar ke suara benda yang jatuh ni? Kamu tahu tak apa suara tu? Lalu mereka menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui apakah suara itu. Bunyi dentuman yang kuat, ini seolah satu benda yang jatuh yang sangat kuat, Allah Ta'ala buka hijab sampai para sahabat ni boleh dengar. Kata Nabi SAW, haza hajarun ursila fi jahannam mundu 70 kharifan fal'ana intaha ila qa'riha. Kata Nabi SAW, ini adalah batu, seketul batu yang dilemparkan ke Jahannam, ke neraka Jahannam sejak 70 tahun yang lepas, dan sekarang baru sampai ke dasarnya. Allahu Akbar. Nak menggambarkan sini tentang kedalaman neraka Jahannam, tuan-tuan. 70 tahun yang lepas dilemparkan dari atasnya, selama 70 tahun barulah sampai ke dasarnya satu batu. Yang Allah Ta'ala buka hijab, sahabat-sahabat dengar, penyezabat ni hadis-hadis sahih. Disebut yang hadis riwayat Muslim tentang luasnya neraka Jahannam, sehingga digambarkan dalam banyak ayat, antaranya surah Qaf yang sebut tentang neraka ni nampak penuh. Allah Ta'ala tanya, halim talak tak? Kau dah penuh ke neraka? Nah, aku kata belum lagi, boleh masuk lagi, boleh sumbat lagi. Nak kata punya ramai yang masuk neraka Jahannam, wal'iyazbillah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala lindung kita daripada bukan kata masuk neraka, kepanasan api neraka pun kita tidak mahu, tidak ingin
untuk merasainya, ya, tentang neraka jahanam. Sebab itu Allah Ta'ala ancam sini, fattaqun nar. Dah banyak-banyak kasih sayang aku tunjuk pada kamu, nikmat yang aku berikan. Kalau kamu sanggup juga mendustai Al-Quran, mendustai kenabian Nabi Muhammad SAW, kamu patut kena takut neraka. Kalau kamu tak boleh nak datangkan satu surah seumpama Quran, kamu patut takutlah neraka ni, yang mana bahan bakarnya daripada manusia dan batu. Kenapa Allah Ta'ala sebut batu? Sebab manusia ni, kalau dalam konteks musyrikin Mekah, mereka suka menyembah batu berhala. Dan dalam ayat yang lain Allah Ta'ala sebut, apa yang kita sembah kita akan ikut. Kalau dia terjun dalam neraka jahanam, kita pun terjun juga. Kita ikut apa yang kita sembah. Maka batu berhala yang mereka sembah itu, ya, akan menjadi kayu bakar, sama dengan orang-orang yang musyrikin, yang mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan kita tengok Allah Ta'ala menggunakan isyarat bahan bakarnya daripada diri kamu sendiri, iaitu manusia, wal'iyaz billah. Allah Ta'ala sebut juga dalam surah Al-A'raf, walaqad zara'na li jahannama kathiran minal jinni wal ins. Sungguhnya kami telah menjadikan isi neraka jahanam itu kayu bakar daripada jin dan manusia. Bukan maksud dibakar, kayu bakar nak bagi neraka tu menyala-nyala. Kayu bakarnya adalah manusia. Maksudnya ini paling panas lah. Terutama ini kita baru lepas menceritakan tentang konteks orang-orang munafik. Dan Allah Ta'ala sebut, innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Orang-orang munafik ni duduk di lapisan paling bawah dalam neraka, yang paling panas sekali. Itu kita takut. Waquduha an-nas wal hijara wa'iddat lil kafirin. Dan disediakan neraka ini buat orang-orang yang kafirin. Kafir ini adalah orang-orang yang enggan. Kafarah ni maksudnya tutup. Kalau di sudut bahasa maksudnya tutup. Dari sudut istilahnya adalah tertutup daripada kebenaran. Dah nampak kebenaran, tapi dia menutup hatinya, dan kerana sombong dan ego, dia menutup dirinya daripada kebenaran. Itu orang kafir. Tidaklah dinamakan orang kafir sehingga dia tahu kebenaran dan dia menolaknya, baru dia panggil orang kafir, kan? Sebab itu azab ni disediakan untuk orang-orang kafir yang menentang, yang telah tahu kebenaran dan menentang. So dalam konteks Al-Walid bin Mughirah tadi, setelah dia nampak kebenaran tu, kemudian dia tetap juga ego, sombong dan takabur, berada dalam kekufuran, maka neraka yang Allah Ta'ala janjikan kepada mereka. Dan dalam ayat ini juga Allah Ta'ala juga nak memberikan satu syarat kepada kita. Banyak dah petunjuk-petunjuk yang Allah Ta'ala beri kepada kita untuk kita meningkatkan keimanan kita, untuk kita kembali pada Allah Ta'ala. Maka kalau kita leka, sombong juga, kita takut-takut Allah Ta'ala mencampakkan kita dalam neraka jahanam, wal'iyazbillah. Jadi setakat itu saja perkongsian kita pada malam ini. InsyaAllah kita akan lanjutkan kembali perbahasan berkenaan dengan ayat-ayat Suratul Baqarah ini pada minggu hadapan. InsyaAllah pada minggu hadapan kita akan ceritakan tentang nikmat-nikmat syurga, disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 25. Begitulah seimbangnya ayat Quran. Allah Ta'ala menyebut tentang neraka, azab siksa neraka, dan juga Allah Ta'ala menceritakan tentang nikmat-nikmat syurga. Dan perkara-perkara ini Allah Ta'ala bagi seimbang dan disebutkan dalam Quran secara seimbang. Dan ini yang merupakan antara mukjizat Al-Quran itu sendiri. Jadi kita akan sambung pada siri kuliah yang akan datang. Aku liqauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.
Walhamdulillahirabbil alamin. InsyaAllah kita jumpa lagi pada minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.